wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tu doa yang Nabi ajak kita baca. Dalam doa tu Nabi kata, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nafsin la tashba', nafsu, keinginan, kerakusan yang tidak pernah kenyang. Dah ada dah benda halal, dia nak kalut celapak pi ambil juga yang haram. Yang halal tu dah cukup, yang halal tu dah ada, yang halal tu dia dah miliki, tapi dia nak ambil juga yang haram. Pasal yang haram tu, nombor satu, dia seronok. Yang haram tu dia seronok. Kadang-kadang orang kita, tuan-tuan, bukan dia tak ada, tapi dia nak ambil. Setengah macam contoh kita buat kan. Orang kita dia bukan tak ada duit, bukan dia tak ada, maksudnya dia tak susah, tapi dia tetap nak ambil juga benda yang bukan hak dia. Dia tetap juga nak curi, nak ambil, nak kalut juga bukan benda hak dia. Kan? Walaupun dia tu sendiri dah cukup. Ini yang disebut dalam tajuk kita pada malam ini. Dah ada yang halal, dah Allah kurniakan yang halal, dah dapat yang halal, tetapi dia tetap nak ambil yang haram. Pilih yang haram. Ini yang kita nak bincangkan apa yang dia sebut. Dia kata cukup apa yang halal, kemudian pilih yang halal, ambil yang halal, elakkan yang haram. Nanti dia sebutlah, kita akan baca. Kita baca, lepas tu saya ulas sikit. Di antara kebaikan Islam, agama yang kita pegang sekarang ini, Islam tidak akan mengharamkan sesuatu ke atas umatnya, melainkan dia akan menggantikan dengan perkara lain terhadap perkara yang haram tersebut. Perkara yang digantikan itu lebih baik daripada perkara yang diharamkan, sehingga kan manusia yang mengambil perkara yang halal akan tidak lagi memerlukan perkara yang haram. Dia tak ada alasan lah. Allah Ta'ala bila dia haramkan satu benda, dia akan buat benda lain halal untuk kita guna. Benda yang halal, tuan-tuan kena ingat, kita sebut dulu awal-awal kuliah, benda yang halal lebih banyak daripada benda yang haram. Yang tu kena ingat sampai bila-bila. Perkara yang paling penting tuan-tuan kena ingat, nak kena faham, perkara benda yang halal, benda yang boleh lebih banyak daripada benda haram dengan benda tak boleh. Yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala izinkan, Allah halalkan, Allah Ta'ala kurniakan, jadikan. Alladhi ja'ala lakumul fil ard. Allah jadikan kesemua di atas muka bumi ini untuk kita belaka. Bahagian yang haram tu sikit. Jadi kita ni bila kata benda tu haram, maksudnya tak ada orang mati kalau tak ambil ya. Tuan-tuan nampak tak? Sebab itu kalau kita orang Islam ni ada benda dia tak boleh ambil lah. Kita bagi contoh teruslah. Saya bagi contoh, Allah Ta'ala mengharamkan babi. Kita tak boleh makan babi, betul tak? Jelas dalam Quran tak boleh makan babi. Tapi adakah oleh kerana diharamkan babi itu menyusahkan hidup kita, menyebabkan kita mati kebuluran, menyebabkan kita jadi sempit, menyebabkan kita jadi satu manusia yang tak boleh duduk? Okey tak tuan-tuan? Tak boleh makan. Baru ni kita korban soba mak neka duk ada. Lembu, kebau, kambing, kambing pula biri-biri, kibas, kampung, macam-macam jenis. Tak larat nak makan. Mati setengah kerana makan. Yang halal banyak.
Kan? Itu belum kira lagi binatang-binatang yang tak termasuk daripada al-an'am. Kan? Saya tengok baru ni dalam majalah 3. Dah tak ada kuliah, tengok TV lah. Majalah 3 di Kelantan. Tengok tak di Kelantan dia makan apa? Menu juadah hari raya. Dia buat, dah tak tahu nak makan apa, ataupun mungkin di Kelantan dia buat sedap. Belalang. Makan belalang, buat, tak silap saya, buat rendang ke ataupun buat masak kuning ke apa ke. Belalang. Dia perisi belalang, goreng. Sedap. Tengoklah. Tapi saya tak lalu kan. Pasal kita tak makan. Nampak? Kita tengok kadang-kadang. Dan tuan-tuan tengok sekejap lagi kita baca dan kita boleh kait dengan COVID ni. Okey. Tak apa, kita sambung. Islam mengharamkan, dia bagi contoh. Islam mengharamkan orang ramai menilik nasib. Islam tak benarkan kita tilik nasib. Ni Allah kata innamal khamru wal maisir ansabu wal azlam, tenung nasib. Orang Arab dulu, di antara perkara yang paling besar dalam budaya mereka, tenung nasib, tilik nasib. Depa ong sial ni cukup lah. Masyarakat Melayu juga ada kepahaman tu. Dulu kita ada buku Tajul Muluk. Kita juga dulu ada Feng Shui. Cina ada Feng Shui kan? Nak tengok ong tak ong, sui tak sui. Kita pun orang Melayu juga dulu dalam nak menikah, nak kena pergi tengok anak terona ni. Banyak dah ni benda-benda lama lah kan. Tapi dalam masyarakat kita dah bila mengaji akidah, dah mengaji tentang hukum hakam ni, dah banyak tinggal lah. Dah tak percaya dah. Dulu tak boleh menikah bulan Safar, tak boleh pergi mana-mana bulan Safar ni, sial lah. Ni semua termasuk dalam untung nasib lah kan. Dulu nak kahwin tengok pula, ambil nama pengantin lelaki. Kemudian tengok pula anak sulung ke, anak bongsu ke. Lepas tu tengok pula angin, api, air, tanah. Ni dia ada ni. Angin tak boleh kahwin dengan tanah, tanah tak boleh kahwin dengan api, air. Ini semua dia ada ni. Tuan-tuan tengok dah dulu sebelum nak menikah. Sebab nanti kalau angin dengan angin, api dengan api, dia kacau berkelahi saja. Kan? Anak sulung tak boleh dengan anak bongsu. Lepas tu nak menikah tarikh apa, bulan jatuh ke, bulan naik ke, bulan terang ke, tak bulan terang ke. Ini semua termasuk di dalam menenung nasib. Lepas tu dia ada pula sekarang ni tengok horoskop. Ada tengok bintang lahir, bintang apa, Sagittarius ke, Gemini ke, kan? Bulan berapa nak kahwin dengan orang. Ini semua benda mengarut, khurafat, tahyul. Jangan percaya. Orang yang beranak bulan ni perangai dia lagu ni, orang beranak bulan ni perangai lagu ni, orang yang anak macam ni lagu ni. Ini semua tuan-tuan dalam Islam dia panggil apa? Dia panggil at-tiyarah, iaitu sial majal. Tak ada dalam Islam. Kita ada al-qada wal qadar. Okey, sekarang ni kita tak boleh nak tenung nasib. Tuan-tuan tak boleh mai suar dekat saya ni, ustaz tolong tengok Ustaz. Ni tengok Ustaz muka anak terona ni yang masuk minta ni, nak tengok muka dia ni ada nak boleh masuk. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh tengok muka orang. Tengok muka elok tak elok tu boleh lah. Tapi nak tengok muka tu, nak tahu perangai lagu mana, tengok tangan ni lagu mana, tak ada. Cuma dia kata di sini, bila Islam mengharamkan menenung nasib, Islam mengharamkan menilik nasib, Islam menggantikan dengan apa? Kita tak boleh tengok nasib ni. Untung nasib tak boleh, duk teka-teka ni tak boleh. Tak ada tanda-tanda, tak ya. Ini semua tuan-tuan mengarut. Tak ada feng shui kita. Cuma orang Melayu ni bila dia nak kahwin, dia akan tengok sikit-sikit tu, tak apalah, keturunan apa semua tu ada dalam agama. Kita bila Allah Ta'ala haramkan menenung nasib, kata penulis kitab kita ni, Allah menggantikan dengan istikharah. Yang tu boleh.
Istikharah ni dia macam kita nak tengok jugalah, tapi kita tengok dengan cara yang betul. Jadi tuan-tuan tak payah tengok nama, tak payah tengok bin, tak payah tengok bulan berapa, tak payah tengok anak apa, angin api apa semua. Suruh pengantin ataupun anak terona, anak dara tu istikharah. Sebelum dia bagi salam, dalam hadis sebelum bagi salam, lepas dia salat 2 rakaat, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Baca doa tu, ya Allah, aku menyerahkan kepada engkau untuk menentukan sama ada pilihan ini baik ataupun tidak. Yang tu boleh. Macam mana nak tahu kata yang tu pilihan yang terbaik? Tak tahulah. Mungkin Allah Ta'ala pemudah, mungkin Allah Ta'ala bagi jadi elok, macam-macam lah. Yang ada dalam Islam, bagi tahu dekat siapa-siapa yang nak kahwin ke, nak pilih kerja ke, nak pilih apa ke, nak buat pilihan, kita tak ada tengok-menengok ni. Tolong tengok Sat, nampak ke tak nampak? Ambil geluk jampi. Kan? Nampak? Nampak tak tu? Di bawah jambatan Beringin Rendang. Kalau tak nampak, alamat dia nak mati. Duk bohong hidup-hidup. Tengok nombok lah, tengok nu lah, tengok ni. Ini semua tak ada. Yang ada dalam Islam, nak pilih kerja yang mana baik, nak duduk di mana, Perlis ke KL ke, nak menikah dengan siapa, nak pilih mengaji apa nak buat pilihan ni, kita tak ada tenung nasib. Kita ada istikharah. Itu cara yang betul, kan? Lepas tu dia kata ni minta ustaz tolong tengok sikit. Ustaz tu pun dia tak tahu perkara ghaib. Qul la ya'lamul ghaib illallah. Cuma mungkin ustaz tu dia boleh bagi pandangan dari sudut ilmu, firasat. Dan kita bila nak tanya pandangan ustaz ni, bagi ketahuan sikitlah. Dia kata, ustaz, anak saya ni nak pergi main gimnastik tu. Hak yang jenis pakai ketat tekangkang tu. Tolong tengok Ustaz, elok ke tak? Yang tu hang tak payah tanya ustaz lah, Tok Siok pun boleh jawab. Takkan anak nak pergi main gimnastik, gym apa tu, yang pakai ketat duk tekangkang terkoyak tu, takkan ustaz nak kata, saya duk tengok macam sesuai dengan dia ni? Tak. Benda yang tak boleh, tak payah duk tengok dah. Tu pun duk tengok Ustaz ni sesuai dah. Anak saya ni nak jadi penyanyi ni, yang perempuan ni dapat tawaran. Benda-benda yang haram macam tu tak tengok apa lagi dah, salah, tak boleh lah. Nampak tuan-tuan? Okey, berikutnya kita sambung balik. Islam mengharamkan orang ramai memakan riba. Dia menggantikan dengan perniagaan. Kita tak boleh makan duit bunga, tak boleh makan riba. Haram riba ni, kan? Apa dia ni, tambahan daripada pinjaman yang riba ni banyaklah. Riba fadl, riba nasi'ah, dia ada banyak jenis riba ni. Riba ni bukan satu jenis saja. Dia ada riba dalam hutang, dia ada riba dalam jual beli. Tapi kita jangan bimbang. Allah Ta'ala haramkan riba, kita tak jatuh miskin atau kita tak jatuh rugi. Allah jadikan jual beli. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Tuhan halalkan untuk kamu jual beli, Tuhan haramkan kepada kamu riba. Kan? Nampak? Maksudnya kalau dia haram A, akan ada B. Kalau tak boleh B, ada C. Maksudnya dia bagi pilihan, alternatif kepada kita lah. Okey? Islam mengharamkan manusia berzina. Islam menghalalkan perkahwinan. Nampak? Dia tak bagi berzina, tapi dia benarkan kita kahwin. Tapi bila kita kahwin, ada tak teringin nak pergi berzina? Ada. Yang tu yang kata tadi ni dah halal dah, dia celapok juga yang haram. Kan? Allah Ta'ala haramkan kita berzina, tak benarkan kita berzina, wala taqrabuz zina, tapi dia benarkan kita berkahwin. Dia suruh kita kahwin. Dia halalkan sebab dia tahu fitrah manusia perlukan pasangan. Nabi Adam duduk dalam syurga. Dalam syurga apa yang tak ada? Dalam syurga ada orang tanya, dalam syurga ada benda tak ada tak? Dalam syurga ada benda tak ada? Tuan-tuan teringin apa? Dalam syurga ada tak? Walakum ma tashtahin. Quran kata, apa yang kamu teringin semua ada. Dalam syurga ni tuan-tuan, tak payah duk cerita banyak. Apa yang tuan-tuan teringin semua ada. Dalam syurga tak ada halal, tak ada haram. Semua boleh belaka.
Tapi Nabi Adam sunyi. Nabi Adam perlukan pasangan. Quran kata dia buat pasangan untuk Nabi Adam. Fitrah naluri manusia dia nak pasangan. Jadi Allah Ta'ala buat bagi jadi halal menikah. Jadi kita pergi menikah lah. Tak payahlah kita pergi yang haram ni. Yang syok sat ni tapi merana. Tak tahu sampai bila. Jadi tuan-tuan jangan susah hati ya. Tak boleh berzina, boleh menikah. Menikah pula boleh banyak. Menikah 1, menikah 2, menikah 3, menikah 4. Kan? Tak ada masalah. Silakan. Yang perempuan pun boleh menikah, yang lelaki pun boleh menikah. Tak ada masalah. Jangan susah hati kan. Dia tak boleh berzina, demam dah aku. Tak ada. Dia mengharamkan manusia berjudi, tetapi dia membenarkan kita untuk bertanding dan menerima hadiah. Judi tak boleh. Apa dia ni? Innamal khamru wal maisir. Judi tak boleh. Kan? Tikam ekok tak boleh. Tikam ekok tak boleh. Tuan-tuan susah hati tak? Susah hati tak? Tak susah hati lah. Kan? Dia kata masjid tutup, tak apa, aku tak susah hati sangat masjid tutup ni. Yang aku susah hati ni, yang kedai nombor ekor dia pergi tutup sekali, buat apa? Dia susah hati kedai nombor ekor. Kan? Buka dah kedai nombor ekor. Buka dah lagi kedai nombor ekor. Tuan-tuan jangan duk jawab. Sekejap lagi tuan-tuan nombor 1 pula pergi jawab. Buka dah makin dulu. Demam. Buka dah lagi. Tak tahu kan, kita mana nak ambil tahu. Dia tak bagi kita. Judi dia tak bagi. Tapi dia benarkan kita untuk apa? Bertanding menerima hadiah. Ni saya sebut sikit. Dalam Islam, Nabi SAW juga menganjurkan musabaqah. Musabaqah ni bukan tilawah tu. Musabaqah artinya pertandingan. Pasal itu kita kata musabaqah Al-Quran, pertandingan membaca Quran. Musabaqah artinya kita panggil competition, pertandingan. Tak kira lah pertandingan sukan ke, pertandingan apa ke, yang tu boleh. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah, yang tidak melibatkan pertaruhan. Kan? Saya bagi contoh beberapa benda yang kadang-kadang orang kita dia keliru. Pasaraya buat pertandingan, siapa yang beli barang dengan nilai RM100, pasaraya awang ke, kawang ke apa ke, dia buat, siapa pergi beli barang RM100, resit tu bubuh dalam kotak tu. Siapa yang beli barang RM100, resit jangan buang, buh dalam kotak. Kita nak cabut, siapa yang kena boleh peti air atau mesin basuh. Kita pun pi dah pasaraya awang, beli barang RM150, resit buhlah dalam tung tu, kotak tu. Tiba-tiba pasaraya telefon, dia kata ni nama sekian ke? Ya. Ada mai beli ke? Ada. Kami buat cabutan hari tu ni dapat mesin basuh. Kita pun pergi ambil lah. Bawa balik mai rumah, jiran kita nampak. Dia kata, hang beli mesin basuh dah? Dia kata, boleh free ni, dapat hadiah pertandingan cabutan betuh. Dia kata, aku pun boh, pasal apa aku tak dapat? Dia kata, hang share. Dia lah betuh lawan apa? Tuh lawan dia, share lah, kan salah? Kurang bertuah. Tapi dia tu tak boleh kata apa. Pasal apa? Pasal benda itu untung nasib. Siapa yang ada rezeki dapat, siapa yang tak ada rezeki tak dapat. Ada tak boleh marah lah kan. Okey. Yang tu boleh tak boleh? Yang tu boleh pasal dia tak melibatkan apa-apa kerugian. Dia hanya untung saja. Kita tak rugi. Kawan yang tak dapat tu pun dia tak rugi apa, pasal memang dia beli barang RM150. Kita pun beli RM150, cuma kita tu ong sikit. Ong kita sikit, cabut-cabut kena resit kita. Yang tu tidak melibatkan pertaruhan untung rugi. Tidak ada duit yang hangus. Maka yang tu dibenarkan dalam Islam. Ni saya sebut sikit pasal benda ni banyak berlaku dalam masyarakat, walaupun kita pernah sentuh, tapi kadang-kadang orang ada juga orang duk tanya. Tuan-tuan pula pi beli Tupperware. Tupperware apa tak tahulah, pi beli Tupperware. Lepas tu yang jual Tupperware tu kata, "Ni kak, kami ada bawa keluar Tupperware baru ni. Tapi Tupperware ni tak jual.
Set Tupperware ni harga 3,000 tapi tak jual. Cantik. Tuan-tuan teringin tanya, macam mana nak ambil ya? Nak dapat tu lagu mana? Kak kena isi borang. Isi borang. Borang peraduan. Lepas tu kak pibuh dalam tabung tu, tung tu. Nanti kalau mereka cabut, kena borang kak, nombor kak ambil lah. Set Tupperware ni. Lagu tu saja. Lagu tu sajalah. Kita pun isi. Tapi kak kena bagi salinan IC dengan duit RM10. Kita pun bagi IC lah, photostat. Dia kata RM10. Kita pun tanya RM10 ni untuk apa? RM10 ni yuran penyertaan. Kita pun tanya balik lah, dah RM10 COVID ni jangan main macam RM10,000 kan, zaman sesak-sesak ni kan. Kalaulah saya tak kena, nama tak naik, borang tu tak, mereka tak cabut borang tu, duit RM10 tu jadi lagu mana? Ben hangus boleh kat kami beli Tupperware lain pula. RM10 kita yang kita masuk tu, kalau tak kena cabut borang kita, hangus. Yang tu haram. Yang tu judi. Yang tu judi. Walaupun nampak macam pertandingan, nampak macam peraduan, tapi nampak macam cabutan untung nasib, tapi dia melibatkan untung rugi di situ. Kalau kena dapat 3,000 punya set Tupperware, kalau tak kena burn RM10 kita. Yang tu haram, tak boleh masuk judi. Allah dia kata RM10 tak apa, biar pergi. Bukan kata RM10, 10 sen pun tak boleh. Yang tu haram. Yang tu nama dia judi. Sebab kita tak satu pertaruhan, kita kalau kalah kita habis. Sebab itu para ulama, nanti kita akan masuk, saya tak mau cerita panjang kerana kita akan sampai nanti bab. Para ulama sebut kita akan sampai satu bab nanti, bagaimana nak bezakan pertandingan yang halal dengan pertandingan yang haram. Sebab itu tuan-tuan yang pergi main golf kena tengok. Sebab main golf, saya ada anak murid dulu di KL. Ada anak murid di KL, mereka di dalam satu klub golf, mereka tanyalah tentang hukum bid. BID. Betul? Betul tak tuan? Tuan-tuan ni macam mana ni? Bid, pertaruhan. Lubang main lubang saya pun tak tahulah. Tapi kalau dia melibatkan pertaruhan, kita kena tengok detail sikit. Ada tak unsur yang kita kata tadi? Demikian juga pertandingan yang paling masyhur melibatkan pertaruhan ni, mengai. Masuk mana-mana kolam, bayar, lepas tu mengai, kena tak kena, kena bagi balik. Ni semua kena tengok. Pasal dia ada unsur pertaruhan di situ. Kalau kita bayar servis, kita masuk ni bayar servis, bukan bayar ikan. Itu cerita lain lah. Nampak? Okey? Yuran penyertaan dan sebagainya ni, dia akan ada dalam rincian berikutnya. Tapi saya nak bagi tahu, Islam mengharamkan judi, pertaruhan untung nasib. Tetapi dia membenarkan musabaqah ataupun pertandingan yang melibatkan hadiah tanpa ada unsur pertaruhan. Dia kata juga di dalam Islam pertandingan seperti lumba kuda. Ini bukan lumba kuda lagu Penang Penang race dah. Lumba kuda zaman Nabi dulu, lumba kuda siapa menang kan, depa tak ada pertaruhan lah, tapi depa ada hadiah. Yang ni dia panggil penaja. Hadiah bukan diambil daripada penyertaan tu, dia ambil pada pihak yang ketiga. Boleh, yang tu boleh. Contohnya kita ada 5 orang lawan, siapa menang ada orang lain pula sponsor hadiah. Maksudnya depa tu kalau kalah pun tak rugi apa, menang dapat hadiah. Hadiah mai daripada mana? Pihak lain. Yang tu tak apalah. Yang tu boleh kan. Ada banyak cara lah, bukan malam ni kita nak bincang, tak sempat. Islam mengharamkan manusia memakai kain sutra, tetapi Islam membenarkan manusia memakai kain selain daripada kain sutra. Sutra tak boleh pakai untuk lelaki. Tapi orang lelaki kalau dia tak pakai sutra, adakah dia mati? Belungguk lagi segala maknanya kain cotton lah, kain apa, macam-macam jenis kain yang elok, yang sedap, yang kain kapah. Kain kapah lah kan. Kain kapah, kain, tak payah kata kain lah. Kain apa, kain pun semua tuan-tuan, alhamdulillah. So tak ada masalah.
Lagi ada orang dia kata saya tak boleh duduk dalam Islam, tak boleh pakai sutra. Taklah. Itu benda kecil. Kain segala kain macam-macam duk ada, kan? Islam mengharamkan manusia meminum minuman yang mabuk, arak dan sebagainya. Islam membenarkan manusia meminum minuman yang enak, yang bermanfaat. Selain daripada arak, tuan-tuan boleh minum jus ke kopi. Jus pun tak larang nak minum, macam-macam jus. Bulan puasa keluar segala jus, katira lah, apa jus lah, kita pun tak tahu, tak ada nak minum, mati ikut jalan. Tu belum lagi leci kang, air kacang, kopi pun segala maneka kopi. Kopi tak kopi? Bukan kopi Cik Noh, cappuccino, latte lah, mocha lah, macam-macam. Tak tahu nak minum apa. Makanan, tuan-tuan kata haram babi, segala maneka lain, binatang macam-macam yang halal. Jadi dia kata apa? Dia kata ini semua perkara yang tidak memberikan satu tekanan lah. Cuma saya nak sebut sikit je. Dia kata apa? Dia kata Islam mengharamkan semua perkara yang buruk. Tuan-tuan tengok apa sahaja yang Islam haramkan. Ini tuan-tuan tengok dengan mata hati. Apa sahaja yang Islam haramkan, semua perkara yang diharamkan itu buruk, tidak elok, sama ada makanan ke apa ke, dan dia ganti dengan makanan yang berkhasiat. Apa yang Allah Ta'ala haram, semuanya tak elok. Tuan-tuan pergi kajilah, kan? Babi ke apa ke, tuan-tuan tengok. Yang kita punya balak ni, yang duk main ni pun asal usulnya daripada sikap sebahagian manusia yang makan benda yang kotor. Mai mana penyakit tu? Mai daripada makanan yang kotor. Mai daripada depa kata kelawak, ada yang kata daripada tikus. Ada setengah tempat yang kita orang Islam ni banyak pantang lah, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Setengah tempat tu pantang lintah. Tuan-tuan pergi ke Thailand pun cukup lah. Saya pergi satu pasar malam Thailand. Tuan-tuan jangan duduk beli tak kata mahal. Dia punya snack, makanan goreng dia tu, cengkerik lah, ulat lah, cicak lah, segala makneka habis semua dia goreng. Goreng tepung, crispy. Pegang, angkat, tengok binatang apa ni? Lipah. Kan? Pasal itu dulu dia kata pergi kedai, kalau tak ada duit, bawa lipah, buh dalam nasi, dekat-dekat nak habis. Abang kat tokek tak boleh bayar lah, ada lipah. Lepas tu tokek tu jawab balik, belah Thailand tu makan lipah tak mati pun tak apalah, lauk tambahan, yang tu free. Tapi saya nak habaq, orang Islam dia satu bangsa yang civilization, tamadun. Orang Islam ni dia punya makanan dia smart, pakaian dia smart, hidup dia teratur, dia ada tamadun. Dia bukan jenis barbarian. Dia bukan barbarian, jenis ikut dan punya makan ni. Islam nak kahwin tertib, dengan siapa boleh kahwin, dengan siapa tak boleh kahwin. Dia jaga pula susur galur. Agama lain tak ada, ikut suka nak kahwin. Pasal itu sesetengah kaum boleh kahwin sama-sama adik-beradik, sama-sama kaum keluarga, tak ketahuan hala. Islam jaga nasab. Nampak? Susuan, berapa kali minum, jadi anak susuan, jadi darah daging. Nampak? Dia jaga sampai tahap tara tu. Nak sembelih, kita baru ni korban, tengok macam mana cara nak sembelih, bagi putus dua urat, kan, buat bagi mati elok-elok dengan cara yang tertib. Tu semua kalau kita baca kajian sains, dia memberikan kesan yang baik pada orang yang nak makan. Nampak? Ini manfaat yang dibuat di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 26 hingga 28. Dia kata apa? Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Quran sebut apa? Dan Allah itu mengkehendaki dengan apa yang diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu, untuk menerangkan syariatnya, untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang yang dahulu daripada kamu.
nabi-nabi dan orang-orang yang saleh supaya kamu mengikutinya, juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan Allah hendak membersihkan kamu daripada dosa dengan menerima taubat kamu. Sedangkan orang-orang yang fasik, yang menurut, Allah kata, sedangkan orang-orang fasik yang hidup mereka itu menurut keinginan hawa nafsu, syahwat mereka di atas perkara yang diharamkan oleh Allah, hendak menorong kamu supaya menyeleweng daripada kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah, tengok Allah sebut apa? Allah meringankan beban hukumnya daripada kamu, kerana manusia itu diciptakan berkeadaan lemah. Allah kata semua hukum yang dia buat dalam keadaan mudah dan senang. Tuan-tuan, orang Islam dia duduk di mana pun dia boleh hidup. Saya bagi contoh, syariat yang paling mudah adalah syariat Islam. Kita saja yang rasa payah. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Kita mudah dalam urusan makan minum mudah, cuma kita rasa payah. Apa-apa, tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak buat dalam kelas ni, pasal kita tak boleh lajak masa, saya nak sebut kesimpulan ni apa? Kalau tuan-tuan rasa payah dalam bab makan minum, payah dalam soal ibadat, payah dalam soal muamalat, payah dalam soal kehidupan, tuan-tuan rasa payah aku nak makan, payah aku nak minum, payah aku nak buat kerja, payah aku nak mayang, kalau tuan-tuan rasa payah itu bukan duduk pada agama, bukan kerana agama yang payah, tapi payah kerana kejahilan kita. Saya bagi contoh last. Satu orang pergi airport. Lama dah tak pergi airport kan? Tak apalah. Saya cerita habis. Pergi airport. Dia kata surau tak mana? Apa kata hujung? Payah. Dia kata aku pergi berjalan jauh. Ramai orang duduk semayang. Dia kata semayang tang ni boleh semayang. Surau tu tak tahu berapa kali dia mok. Tang ni kita duduk tadi tak ada berapa minit, 3 kali dah kawan tu main mok. Okey, satu. Dia kata sejadah tak bawa. Dia kata nak kedua sejadah apa, lantai bersih. Pacak tang ni menghadap kiblat. Dia kata payah nak pergi bilik ayak, ramai orang nak ambil ayak semayang. Hang duduk tang ni. Kan? Ambil ayak-ayak apa spray sikit ke, kalau payah sangat ke tayamum semayang. Hang semayang aku jaga. Satgi aku semayang hang jaga. Senang. Nampak tuan-tuan? Semayang, Nabi kata tang mana kita masuk waktu salat. Orang perempuan pula, kami terlekung duduk dalam beg besar tu, tak boleh nak bawa keluar. Payah depa duk cari beg dah. Ni yang pakai lebih pada telekung ni, berbungkus berbangkar ni dengan tudung labuh, dengan stokin tangan, stokin kaki, stokin apa semua ni, tak boleh mayang ni. Dia kata tadi pergi bilik ayak toh kena ayak kencing ke apa ke, angkat com tengok hancin ke tak? Tak ada bau pun, semayang. Mudah. Dia duk berasa payah, dia duk berasa tak kena, dia duk berasa tak puas. Yang ni kejahilan. Nampak? Walhal asal kepada hukum itu sesuatu yang mudah, halal dan boleh. Jadi saya ingat takat itu dahulu yang dapat kita ulas dan kita hurai pada malam ini di atas keterbatasan waktu dan masa ni. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung lanjutan daripada bab al-halal wal haram fil Islam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam hidup kita ini asasnya ilmu, bukan nafsu dan semangat semata-mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.